اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح علي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12 baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 12 baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil atas demikian itu, demikian harus bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan perbuatnya. Bahawasanya jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuat akan sesuatu, wajib Allah memperbuat akan sesuatu daripada mungkinun lah, perkara yang harus ada, harus tiada. Jika Allah wajib buat, sekarang ni harus bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin. Dalilnya, jika Allah wajib pada akal memperbuat akan sesuatu daripada mungkinun lah, atau meninggal akan dia, wajib Allah meninggalkan memperbuat. Mana wajib Allah tidak buat, nescaya jadilah yang jaiz. Jaiz ni yang harus ada, harus tiada. Jadilah yang jaiz itu wajib. Jika Allah wajib memperbuat, tak jadi yang harus lah, yang wajib lah. Atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Kalau Allah wajib meninggalkan buat, jadi maknanya yang harus ada tu jadi mustahil ada. Sebab apa? Sebab Allah wajib meninggalkan perbuat, Allah wajib tidak buat, makna ada perkara tu jadi mustahil, tak jadi harus. Ya jaiz mumkinu ni samalah. Jadi kita ni memanglah bahasa Arab lah ke, cuma kita kalau wajib kita okey dah, mustahil okey dah, jaiz sama tu. Wajib perkara yang mesti ada, mustahil perkara yang mesti tak ada, jaiz perkara yang terima ada, terima tak ada. Dia sama tu, isi fa'il belaka tu. Cuma kita ni kadang-kadang perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Faham tak? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Apa ada situ tu? Perkara yang wajib, wajib tu bahasa Arab. Perkara yang mustahil, mustahil tu bahasa Arab. Perkara yang harus, bahasa Melayu yang harus. Kalau nak bagi sama, dia kena gini. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz. Sama kan? Tapi kita ni yang wajib tu bahasa Arab dah wajib tu. Mustahil bahasa bukan. Wajib tu bahasa Malaysia dah. Jadi mustahil bahasa Malaysia dah.
Lepas tu jaiz, jaiz tak ada dok. Yang harus, jaiz dia tak ambil. Di sekarang ni wajib, mustahil, jaiz. Wajib yang mesti ada. Mustahil yang mesti tak ada. Jaiz yang terima ada, yang terima tak ada. Tu jaiz. Sama-sama isim fa'il tu. Wajib yang mesti ada. Mustahil yang perkara yang mesti tak ada. Jaiz perkara yang terima kedua belah. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Tu jaiz. Jadi perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, baru sama Arab. Tapi yang tersebut tadi lah, kita hendak mengajinya perkara yang wajib ada, zat Allah. Perkara yang mustahil nak ada, anak Allah. Perkara yang harus, yang harus. Tak yang jaiz dah. Sekarang yang wajib ada, zat Allah. Yang mustahil ada, anak Allah. Mustahil akan tak terima ada anak. Jadi yang wajib ada, zat Allah. Yang mustahil ada, anak Allah. Yang harus, yang jaiz lah. Wajib, mustahil, jaiz. Baru sama bahasa Arab. Ada gitulah. Tak ada apa-apa pun. Sebab kita wajib, mustahil ni bukan bahasa Arab dah bagi kita ni. Jadi bahasa Malaysia dah. Kalau tanya betul benar, wajib tu apa? Yang mesti ada. Mana? Zat Allah. Mustahil yang mesti tak ada. Mana? Anak Allah. Jaiz yang terima ada, yang terima tak ada. Mana? Zat kita. Gitulah. Jadi yang wajib zat Allah. Yang mustahil anak dan isteri bagi Allah. Yang jaiz ni kita lah. Ada akan boleh terima. Tak ada, pelik apanya? Kok Tuhan belaka kan? Tuhan nak buat, jadi ada. Tuhan tak buat, kekal tak ada. Jadi kita ni jaiz. Yang harus ada, yang harus tiada. Zat Allah yang wajib, yang mesti ada, akan tak terima tak ada. Yang mustahil, anak Allah. Mustahil ada. Akan tak terima kalau kata ada anak bagi Allah. Itu yang mustahil. Yang jaiz kita. Jaiz satu, mumkinun satu. Sama makna. Mumkinun ni kita dah juga. Apa dia mumkinun ni? Mastawa alaihi wujudu wa adamu. Perkara yang bersamaan. Oleh ada dengan tiada. Sama je akan boleh terima dua belah. Ini kita lah. Dia panggil jaiz. Dia panggil mumkinun. Dia panggil hadis. Dia panggil makhluk. Dia panggil alam. Berapa nama nak bubuh tu? Kena ingat belaka nama tu. Yang jaiz, yang harus ada, harus tiada. Kita. Mumkinun, yang terima ada, terima tak ada. Kita. Hadis, yang baharu ada. Kita. Qadim, zat Allah. Kita hadis. Kalau banyak, hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hadis ni satu, ni kita. Ni hadis yang baru ada. Kita ni apabila hadis yang baru ada, Allah jadikan. Nama kitanya makhluk. Apa dia makhluk ni? Ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akan dia oleh Allah. Dia panggil makhluk. Itu makhluk tu isim maf'ul. Tapi kita makhluk ni jadi bahasa Malaysia. Bukan. Tu makhluk apa? Tu makhluk asing tau. Alien apa? Tu makhluk. Ni makhluk lah ni. Ni. Apa dia makhluk ni? Ma khalaqullah. Barang yang Tuhan buat. Kita ni makhluk. Kita ni alam. Ni. Kita ni alam. Allah Rabbil Alamin. Mana alam? Ni kita lah alam. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap barang yang ada selain daripada Allah. Alam. Manusia, malaikat, jin, syaitan, langit, bumi, kayu, batu, syurga, neraka. Dia panggil alam.
Bukan alam ni hanya apa panggil apa? Alam cakrawala, ya juga. Kan kita kan Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Alam mana? Alam cakrawala, iyalah. Alam cakrawala, bintang, bulan, matahari tu. Iyalah. Tapi bukan tu je alam. Alam ni kullu maujudin siwallah. Tiap barang yang ada selain daripada Allah. Alam lah. Yang kita kena ingat lah tu, sebab kita dah baca semua kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa alam? Termasuk kita lah. Kita alam lah. Jadi kita ni hadis, jaiz, mumkinun, hadis, makhluk, alam, kainat. Kainat. Kainun, kainat. Kainat ni makhluk lah ni, kainat lah ni. Kainat takwil bekah. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu kainat takwil bekah. Waktu tu dulu kan sambil-sambil digahar belakang. Tahu gahar? Gahar orang tak? Apa? Gonyoh. Gosok lain, gosok tu lembut. Ni orang panggil apa ni? Gahar lah, gahar. Dia kalau gosok ni, gosok. Tu gosok. Ni gahar. Sebab apa? Dah cucu berdaki. Main rata-riti berdaki. Tu apa? Nek ke gahar. Tapi mulutnya, Tuhan tetap belaka dah pada azal. Hak berlaku mari dia belaka. Kainat tak boleh bekah. Kita kena redok, kena sabar. Tu ayat. Tu dululah gahar belakang cucu. Orang tua learning berebut remote TV dengan cucu. Orang tua learning berebut remote tu lah. Berebut remote TV dengan cucu. Orang tua nak tengok cerita Indonesia, cucu nak tengok kartun. Tu balah mari je orang tua. Mari dah. Susah dah lah anak-anak kita nak tengok kartun. Dia nak tengok Indonesia. Kan Indonesia kan jangok-jangok, comel-comel kan pelakon. Jadi orang tua ni nak kenang masa dia dengan ayah haji yang muda tu. Jangok gitulah. Nak gitulah, pakai baju kebaya, naik motor Vespa. Mana duk gahar belakang ni berdaki ni gahar. Tuhan tetap belaka dah pada azal. Hak berlaku mari daripada dia belaka. Kainat tak boleh bekah. Kita ni kena redha, kena sabar. Ni cakapan mulut. Kainat tak boleh bekah. Ni kainat ni makhluk ni kainat. Orang sekarang sebut kainat barang apa pula? Tak tahu. Kainat tu apa dia? Kainat tu makhluk lah. Cuma nak ceritanya ni, kita ni jaizun, yang harus ada, harus tiada. Mumkinun ni, kita mumkinun ni. Dan kita hadis, yang baru ada. Kita ni makhluk, barang yang Tuhan buat. Kita ni alam, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah, namanya alam. Kita alam. Kita kainat, ni kita ni. Kainat tak bekas sama sekali. Jadi tu kena ingatlah istilah tu. Terutama sekali hak mumkinun tu lah. Mim kaf nun. Kalau kita tak biasa gak, kita tukar dengan ming waw nge kaf ye nun. Itu mungkin bahasa Malaysia barangkali tau. Mungkin mari, mungkin tidak. Itulah yang tu. Hak ni mim kaf nun bahasa Arab. Cuma kalau dirumikan, dia pun ejalah M-U-M-K-I-N. Kita dah dia eja dah. M-U-M-K-I-N. Tu bukan bahasa Malaysia, itu bahasa Arab. Mumkinun, mumkinat. Apa dia mumkinun? Barang yang harus ada, barang yang harus tiada. Mumkinun, jaizun, satu makna lah. Tapi atas kita ni, kitalah jaiz, kitalah mumkinun, kitalah hadis, kitalah makhluk, kitalah alam, kitalah kainun kainat ni, kita ni. Perkataan tu makna lain. Bukan satu makna perkataan. Tapi barangnya kita lah. Makna perkataan makna lain.
Jadi sekarang ni yang wajib zat Allah dan sifat Allah. Yang mustahil anak isteri bagi Allah. Yang jaiz zat kita. Harus ada, harus tiada. Kalaulah Allah wajib mengada, jadi kita tak jaiz dah. Kita jadi wajib lah. Kalau Allah wajib tidak mengada, maka jadi mustahil dah kita ni, tak ngejaiz dah lah. Abang kata, terbaliklah hakikat diri kita. Mustahil seumpama tu. Sebaliknya, kita ni harus ada, harus tiada. Itu dalil bagi sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah wajib mengada, jadi kita ni wajib ada, tak panggil jaiz dah. Kalau Allah wajib tidak mengada, maka ada kita jadi mustahil. Tak jaiz dah. Kita jaiz, yang harus ada, harus tiada. Kita mungkin kan? Itu dalil Allah harus mengada, harus meniada akan tiap-tiap mungkinun. Tiap-tiap barang yang harus ada, harus tiada. Kemudian hak minggu lepasnya, kita pergi pecah sedikitlah minggu lepasnya. Pergi kepada hukum akal, hukum adah, kemudian pergi kepada hukum syarak. Kalau ini penambahan lah. Macam sebut minggu lepas lah, ada perkara yang disebut dalam kitab, terkadang jahil di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Maknanya dia ada apa? Halus sedikit lah, halus sedikit. Makna orang yang tidak disangka-sangka jahil, jahil juga. Yang tidak disangka-sangka jahil ni orang rupa berilmu. Kalau macam kita orang ramah, tak pelik. Kalau benda tu kita tak tahu, baru tahu tak pelik kitanya. Terkadang kalau kita tahu dah tu orang pelik. Oh, demo tahu, demo tak tahu. Kadang gitu. Mana kita tahu ni orang pelik kita tahu. Tapi yang tidak disangka-sangka jahil, tiba-tiba jahil. Siapa? Orang yang rupa berilmu. Jadi perkara ni dia ada sedikit lah. Dia kena mikir sikit. Mana kalau molek kena buat catatan sedikit. Kalau hukum akal dengan hukum adah, okey lah waktunya. Tu pun kadang-kadang hukum adah pun tukar bimbo kadang-kadang. Hukum akal ni wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Wajib pada akal, Allah bersifat dengan wujud qidam baqa. Mustahil pada akal, Allah bersifat dengan adam, hudus, fana. Itu mustahil pada akal. Allah tak ada, mustahil pada akal. Allah ada tapi baharu, mustahil pada akal. Allah ada tapi akan binasa juga kemudian, itu mustahil pada akal. Harus pada akal ni lah, harus mengada dan tidak mengada. Ini harus. Jadi akal tu wajib, mustahil, harus tu, waktu kita mudah je lah. Cuma melepahan pergi pada hukum adah. Dia hukum ni ketetapan, keputusan tu hukum. Apabila sebut kata hukum akal, keputusan berlandaskan kepada fikir kau akal. Fikir kau akal, Tuhan mesti ada, wajib pada akal. Fikir kau akal, tak ada Tuhan, tak terima akal. Sebab apa? Mari mana makhluk comel ni kalau tak ada Tuhan. Jadi fikir kau akal, tak ada Tuhan tu, akal tak boleh terima. Maka tak ada Tuhan dipanggil harus pada akal. Mana akal yang memutuskan. Dia panggil hukum akal. Dengan makna akal yang memutuskan. Akal yang memutuskan. Tapi kalau hukum adah, kalau hukum adah ni, maknanya adah ni dipanggil apa? Perkara yang berulang-ulang. Adah ni perkara yang berulang-ulang. Itu adah, perkara yang berulang-ulang. Jadi hukum adahnya hukum berlandaskan kepada berulang-ulang. Pandai ni. Kita contoh minggu lepasnya, kalau makan banyak. Kalau makan banyak.
Kalau makan banyak, hok sokmo-sokmonya adah ni, kalau kita cakap anu kok sokmo-sokmo lah. Hok sokmo-sokmo ni kalau makan banyak jadi guana, jadi kenyang. Makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Habis tu. Jadi makan banyak wajib kenyang. Makan banyak wajib kenyang. Wajib mana apa? Mesti kenyang. Mustahil tak kenyang. Makan banyak menambah berpinggang-pinggang tak kenyang, mustahil. Mustahil tak kenyang. Mustahil apa ni? Mustahil adah. Sebab apa? Hak sama-samanya makan banyak wajib kenyang. Dari segi hukum akal, makan banyak kenyang tak kenyang, akal harus je. Tak makan tiba-tiba tak lapar-lapar, kenyang, tak sedar tak makan, akal boleh terima je. Akal ni harus. Hukum adah wajib apa, akal harus. Lepas tu hukum syarak pegangan, hak tu qada qadar lah, hak tu. Hak tu hukum syarak, hukum 5 tu. Hukum wajib, hukum sunat, hukum haru, hukum haram, hukum makruh, hak tu hukum 5. Wajib berpegang sekalian qada qadar. Tu hukum syarak. Tadi kata kalau makan banyak wajib kenyang, tak ada qada qadar, itu hukum adah. Dah kata qada qadar, itu hukum syarak. Itu hukum syarak. Ada ni. Ni dia bicara yang kita tauhid lah. Macam sebut ngulpah, memang dalam kitab Faridah kita, dia tak perici tu. Dalam kitab Faridah kita tak perici. Dia hanya datangkan hukum akal yang 3 sahaja. Kemudian datangkan hukum syarak hak wajib je. Hak wajib pada syarak je. Hukum adah tak ada langsung. Hukum adah ni dalam kitab Al-Misbahul Munir. Hak saya baca semalam di masjid ni masjid Kristal. Tahu tak masjid Kristal? Wow, sedap belajar atas sungai. Sedap belajar atas sungai. Kena cuti sebulan. Berapa? Nak renovate apa? Dah kan barang tu kan dia kena repair. Hari tu repair dah sekali. Lama dah ditutup, lepas tu boleh pakai. Nak repair pula, cuti pula sebulan. Dia nak repair. Dia nak dia nak kena baiki lah. Nak kena baiki. Jadi kena cuti pula sebulan. Lepas tu mudah-mudahan lepas daripada tu kok comel sikit lah dia punya sound speaker. Sebab sound speaker tu kalau orang perempuan di belakang tu dia jadi macam suara tak comel lah. Dah dia bukan untuk program mengajar. Itu program melancung. Untuk melancung. Dah benda ada. Jadi kena ambil gunalah. Benda ada kena ambil guna. Dah dulu kata membazir, dah benda ada tu kan kita nak pergi katok kristal tu dia, kita bagi seseorang tau. Benda ada dah, kena gunalah. Bila guna nak mengajar ni kok jadi speaker bermasalah lah sikit. Sound dia tu lah, suara dia tu yelah tak sedap lah. Maknanya cuti pula. Jadi yang kita Al-Misbahul Munir dia comel. Wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Makan banyak wajib kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sikit harus kenyang, harus tidak. Jadi kalau makan banyak wajib kenyang. Wajib pada adah. Hukum akal harus kenyang, harus tidak. Hukum syarak kita wajib berpegang, kenyang ke lapar ke qada qadar. Itu hukum syarak pegangan. Duduk cakap wajib-wajib tu wajib adah. Kena faham molek lah. Yang kita duduk cakap ni cakap asbabul adi dia panggil. Yang kita duduk cakap hari-hari yang ni dia panggil asbabul adi. Sebab hak Tuhan perlakukan berulang-ulang. Kita pun hukum adah kita menetapkan satu perkara berdasarkan kepada hak somo-somo.
Hak sama-sama makan banyak kenyang. Maka adah memutuskan bahawa makan banyak wajib kenyang. Mesti kenyang, pasti kenyang, sahih kenyang, mustahil tak kenyang. Hukum apa tu? Hukum adah. Hukum syarat pegangan, kenyang ke tak kenyang, qada qada. Nabi beza molek. Hak cakap asbab, cakap adah tak salah. Yang itu dia cakap sama tu cakap adah. Hak dia cakap sama-sama tu kan, cakap adah belakalah. Cakap asbab pegangan kita tak kosek dah. Orang yang beriman tu hak rukun mek kenang tu pegangan tu tak kosek dah tu. Tapi kena fahamlah bicara hukum adah dan kita tauhid lah bicara hukum adah. Yang mana kita bercakap adah. Kemudian kita bicara hak berkaitan dengan harus pada akal ni adalah harus akal hak asal lah. Harus akal hak asal. Harus akal hak asal. Kita dak tilik kepada dia ada 3 di situ. Yang mana janjian Al-Quran macam mana. Yang kedua taksis iradah dan ta'alluq ilmu macam mana. Itu kita tak pergi situ. Semata-mata kira kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Macam sekarang contohnya, Allah melakukan kita berada di surah iman. Kalau Allah melakukan sebaliknya, akan boleh terima ke tak? Boleh terima. Ada surah iman, akan boleh terima. Dok siapa? Pas ke mana? Allah gitang ke lain pula. Gitang ke Sabasung ke. Contoh. Tak ada Sabasung nak buka lagi. Contoh tak kena tau. Sabasung nak buka lagi. Maknanya akal kita boleh terima. Ada di surah iman, akal boleh terima. Tak ada di surah iman, akal boleh terima. Akal boleh terima. Tapi hak adahnya, adah tu lain pula. Hak adah lain. Hak adahnya ada di surah iman hari Selasa. Hak adah hak sama-sama. Tapi dari segi hukum akalnya ada surah iman. Akal boleh terima lah. Satu kali tu tak ada, akal boleh terima. Mungkin ada urusan, mungkin tak sihat, akal boleh terima. Kira akal je. Kita balik pula kepada qada Allah. Taksis iradah dia panggil. Ketentuan iradah. Allah telah mengqadakkan pada azal. Allah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal. Ini petilik pada taksis iradah. Tapi taksis iradah Allah gaib. Kita tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Nabi Rasul pun tak tahu. Yang Allah telah menentukan pada azal qada, hanya Allah yang mengetahui. Kita boleh tahu sama masa Allah perbuat. Sama masanya Allah perbuat, kita berada di surah iman. Ni, qadar perbuatan Allah. Ada kita surah iman dah. Ketentuan azali kita panggil qadar tau. Hak Tuhan perbuat kita panggil qada. Dia gitu. Jadi sekarang ni hak ketentuan azalinya kita tak tahu. Tapi sampai masa Tuhan perbuat kepada kita, kita ada di surah iman pagi ni pukul 9. Mana nyatalah bagi kita ketentuan azalinya kita duduk surah iman. Sebelum kita tak tahulah sebab Allah tak buat lagi. Sama masa Allah pun buat, kita berada di surah iman. Allah yang buat. Hak bergerak dengan kereta tu hak tu zahir je. Hak bergerak dengan kereta tu siapa surah iman, ada driver, ada steering, tak ada steering nak apa surah iman ke mana? Dah pelik dengar cerita dah. Lah, siapalah surah iman? Kereta pula ada minyak, siapalah surah iman? Zahirnya gitulah. Tapi yang jadi siapa surah iman, Allah yang jadikan. Allah jadikan sebagaimana yang Allah tentukan pada azal. Tapi kalau sebelum ni kita tak tahu. Sekarang tahu dah. Kita balik pula kita undur balik. Allah menentukan pada azal kita akan ada surah iman. Ada kita surah iman ni, kita nak letak hukum apa? Tak, kita kira pada iradah dah ni. Hak mula-mula tadi
Kita tak cerita bab iradah. Tak cerita bab ketentuan, kita tak cerita. Kita cerita atas kekuasaan Allah. Atas pemilikan Allah. Allah buat kita ada surah iman, akal boleh terima. Allah buat pada masa sekarang ni, Allah buat, Allah letak lain. Pergi tangkap lain kerana ada urusan lain, ada kepenting, ada kecemasan lain contohnya. Akal boleh terima. Betul setakat tu. Kita balik kepada hak ketentuan iradah. Jadi nyatalah kepada kitanya ketentuan iradah, kita akan ada surah iman. Nyatanya sebab Tuhan buat kita siapa surah iman. Hak siapa surah iman ni qada perbuatan Allah. Allah qada, Allah buat sebagaimana yang Allah qadarkan, yang Allah tetapkan pada azal. Jadi nyatalah taksis iradah, ketentuan iradah, pagi ni kita ada surah iman. Kita undur balik. Kita ada surah iman ni. Sebab Allah telah menentukan pada azal, kita akan ada surah iman pagi ni. Kita ada surah iman ni nak letak hukum apa? Hukum wajib ke, hukum mustahil ke, masa lagi hukum haru. Minggu lepas dah sepusingan. Tak apalah minggu ni pun. Tak apa, kita ni selo-selo. Mula-mula kita tak usah cerita bab ketentuan Allah. Kita hanya cerita bab kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Allah, kita pukul 9 pagi Selasa ni, Allah nak jadikan kita ada surah iman ke, kita ada di tempat yang lain ke, akal boleh terima. Ada surah iman, akal boleh terima. Masalah ada rumah kena tak sihat, akal boleh terima. Atas kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Situ je dulu. Harus pada akal, akal boleh terima. Allah nak menjadikan kita ada surah iman, akal boleh terima. Allah nak menjadikan kita berada di tempat lain, akal boleh terima. Ni pada masa ni. Allah nak menjadikan kita berada di tempat lain, akal boleh terima. Itu bicara hukum akal hak asal. Hukum akal zati hak asal. Zal alif ta ya, zatiyun. Hukum akal yang zati hak asal. Kita aridi pula ni. Arid. Kita minggu lepas cerita aridi kan. Kerana perkara yang mendatang. Kita ambil hak rukun iman yang ke-6. Yang kita berpegang, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu pegangan kita. Jadi nyatalah ketentuan Allah pada azal, kita ada di surah iman pagi ni. Sampai masa kita berada di surah iman pagi ni, kita nak letak hukum apa? Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, kita ada surah iman. Hukum akal. Selepas kita kira kepada taksis iradah. Lepas daripada kita kira pada taksis iradah, ketentuan iradah. Sebab sekarang ni kita ada surah iman, Allah yang buat. Itu kudrah. Tapi Allah buat sebagaimana Allah menentukan pada azal, iradah. Dipanggil taksis iradah. Taksis ketentuan, iradah sifat kehendak. Jadi Allah menjadikan kita kudrah, kita berada di surah iman sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Nyatalah kehendak Allah yang gaib itu, yang tak tahu belaka itu, yang hanya Allah Ta'ala dia tahu, malaikat pun tak tahu, Nabi Rasul pun tak tahu. Pada ni malaikat pun tak tahu, yang hanya tahu Allah Ta'ala. Tapi nyatalah bila Tuhan perbuat kita berada di surah iman, nyatalah ketentuan azali kita berada di surah iman. Sekarang ni kita ada di surah iman. Kita nilai akal semula, tapi arif dengan perkara yang datang dengan tafsis iradah. Kita berada di surah iman ni, Tuhan buat kata di surah iman ni, nak letak hukum mana? Hukum wajib ke? Wajib ada di surah iman. Hukum mustahil, mustahil ada di surah iman. Hukum mustahil tak nampak dah lah. Hukum haru, haru pada akal. Masih lagi haru, akal boleh terima. Iradah telah menentukan akan ada surah iman, akal boleh terima tak? Ada surah iman, boleh. Tak ada surah iman, boleh juga. Haru, boleh lagi duduk situ. Tak boleh dah lah. Wajib kena ada surah iman lah. Mustahil tak ada surah iman.
Itu dia panggil wajib aridi. Wajib aridi Tuhan perbuat sebenarnya Tuhan kehendak pada azal. Mustahil akal tak terima. Tuhan kehendak sebab masa Tuhan tak buat, nyanyuk gitu, mustahil. Ni aridi ni. Mana aridinya? Tilik kepada ketentuan iradah. Hak harus tu kita tak tilik pada iradah. Semata-mata hak Tuhan. Tuhan nak letak di kita suai imam pagi ni. Hak dia. Tuhan letak lain. Hak dia. Tak lagi ke mana pagi ni. Hak dia akan boleh terima belaka. Itu semata-mata tak tilik, tak kira kepada hak ketentuan azali. Bila ketentuan azali, Allah telah menentukan bahawa kita pagi ni ada surat iman. Wajib pada akal, mesti kita ada di surat iman. Mustahil kita tak ada di surat iman. Sebab apa? Kalau tak ada surat iman, Tuhan letak kita lain, makna Tuhan lupa, Tuhan lalat. Tuhan yang menentukan pada azal. Sama masa Tuhan tak lupa nak buat, mustahil akal, tapi aridi. Ada ni, ataupun dipanggil hukum syarak, ataupun dipanggil hukum syarak. Tapi bukan hukum syarak wajib, sunat, harum, haram, makruh. Itu hukum syarak taklifiyah. Hukum syarak, hukum yang terhenti, yang menghukum atasnya oleh Allah Taala. Allah menghukum daripada azal akan ada di surah iman. Sama masa Allah buatlah kita ada surah iman. Tu wajib, itu wajib syarak. Sebab apa? Sebab Allah yang telah menetapkan kita akan ada surah iman. Maka wajib syarak, wajib akal aridi, kita akan berada di surah iman pada masa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Ada ni. Apa ni? Bukan tak boleh jawab sana dah. Mana nak tengok orang jawab dulu. Ke mana? Orang jawab, kita jawab gitu kau. Apa tak jawab? Takut salah. Dan apabila kita tilik tu aridi, tilik kepada Allah menentukan pada azal kita akan berada di surah iman pagi ni pukul 9. Kita ada di surah iman sekarang ni dari segi hukum akal, wajib ke haru? Haru mana apa? Akal boleh terima kalau ada surah iman sebagaimana yang Allah kehendak. Akal boleh terima ada tempat lain walaupun Allah kehendak berada di surah iman, tapi akal boleh terima lagi kalau Allah buat lain. Akal boleh terima lagi Allah kehendak lain, Allah buat lain. Tak boleh terima dah. Maka panggil haru lah. Jadi ada surah iman ni wajib akal aridi, wajib syarak dia panggil. Tak ada surah iman mustahil, mustahil akal aridi, mustahil syarak. Kan ni? Itu kata terkadang yang tidak disangka-sangka jahil orang yang berilmu, terkadang jahil juga payuh. Jadi payuh sikit. Kita ni bab pegangan, kita tak gerak dah. Kita ada sini ni kodok lah ni. Kalau Allah tidak kehendak kita ada sini, tak ada lah kitanya. Kalau Allah tidak buat kita sampai di surah iman ni, tak sapalah. Kalau Allah kehendak pada azalnya ada masalah, contohnya lah kereta dah hidup, tu ketentuan Allah pada azal. Kereta pun dah hidup, tu perbuatan Allah. Kerana bateri lemah, tu zahir je. Bukan kata bateri kuat mewikah pada menghidupkan kereta. Tidak. Tapi kalau kita cakap sebab, patut pun bateri lama nak hidup mana. Tu tukar bateri baru. Tukar bateri baru kok, senang lah. Start hidup lalu. Tu cakap asbab, tak ada salah. Tu pegangan kita dah tu. Apa yang Tuhan kehendak, pasti Tuhan perbuat. Kalau Tuhan kehendak, Tuhan tidak perbuat, jadi lupa, lalat. Ingat dulu kan, lawan pada sifat iradah
antaranya lupa, lalai. Itulah ada sifat iradah. Allah kehendak tapi sampai masa Allah tak buat. Kalau macam kita kan, kitalah punyalah ni peringat sampai masa dah ingat. Punyalah netak mutuh lupa. Itu kita. Jadi kita berpegangnya hak Tuhan kehendak, Tuhan akan buat. Jadi kalau tilik pada kehendak Allah, tak ada dah ni harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada, tak ada dah. Kalau tilik kepada iradah, kehendak, qadar, rukun iman yang keenam, tak ada dah. Ni hanya bicara asal sahaja. Mana kalau kita kata hakikat wakil yang sebenar-benar, tak ada haru-haru ni. Tak ada. Sama ada Allah wajib mengada ataupun Allah tidak mengada. Sebab Allah telah menentukan pada azal akan ada, wajib Allah mengada. Akan tiada, wajib Allah meniada. Macam sekarang lah, Allah kehendak pada azal akan ada di surah Iman. Allah wajib pada akal, tak terima dah kalau Allah tak buat. Sebab kalau Allah kehendak pada azal akan ada surah Iman, Allah tak buat, pada ni mustahil akal tak terima, jadi lupa lala nyanyuk Tuhan ni. Jadi maknanya hak wakil sebenar-benarnya Allah telah menghendaki. Maka ada lagi haru-haru ni? Tak ada dah. Tapi kenapa ulama datangkan juga sifat haru? Yang wakil hakiki tak ada. Allah kehendak ada, wajib Allah mengada. Allah kehendak meniada, sampai masa Allah pun wajib meniada. Sekarang ni segala-gala Allah telah kehendak pada azal. Nak haru-haru kok mana lagi? Jadi ulama datangkan juga sifat harus. Yang pertamanya nak menyempurnakan sifat istighna Allah, sifat terkaya Allah. Kalau Allah wajib, jadi seperti tidak terkaya Allah, terikat pula jadinya. Satu laginya didatangkan sifat harus ni juga kerana nak menolak akidah Mu'tazilah yang menyatakan wajib Tuhan buat benda baik, wajib Tuhan masukkan ke syurga, buat baik kepada orang beriman dan beramal soleh, wajib. Kita ahli sunnah masuk syurga dengan kurniaan Allah, dengan lempah rahmat Allah. Mu'tazilah ada wajib. Dia kata. Lepas tu orang kafir maksiat masuk neraka tu, tu Allah tak buat tu. Hak jahat Allah tak kehendak, manusia sendiri yang pilih. Dari situ pula Mu'tazilah ni. Tapi orang yang beriman beramal soleh, wajib Tuhan bubuh ke syurga. Nak tolak Mu'tazilah wajib ni harus ni kepada asal atas pemilikan Allah. Kan dia beriman, kan beriman pun qada-qada. Kan dia amal soleh, kan qada-qada. Lepas tu nak pun neraka harus akan diterima. Lepas tu hak kafir maksiat tu pula qada-qada juga. Allah nak bubuh syurga, tak apa-apanya. Pak kafir dia maksiat dia qada-qada harus akan diterima. Tapi tilik kepada Quran janji macam mana? Tu Aridilah panggil. Kau janji macam mana? Orang yang beriman dan amal soleh, dan dalam itulah surah Bayyinah itulah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tu surah Bayyinah tu. Lepas tu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina ri jahannam khalidina fiha abadah. Tengok asal Quran kata gua ni. Quran kata beriman amal soleh syurga. Orang kafir daripada puak musyrik, daripada puak ahli kitab, puak musyrik, neraka. Ada Quran kata gitu. Janji Quran mustahil dimungkiri. Tu Aridilah pula tu. Ni pun kena cermat juga. Sebab orang salah faham, harus Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke neraka. Hukum asal.
Dekat Quran beritahu. Itu aridi. Ditilik pada aridi, orang yang mati dalam iman, mati dalam amal soleh, wajib akal aridi syurga Allah. Dipanggil wajib syarak. Dah tadi kata orang kafir, orang maksiat harus dimasukkan ke syurga, hukum asal. Tapi Quran beritahu macam mana? Quran beritahunya kafir neraka lah. Maka orang mati kafir wajib akal aridi neraka Allah. Itu arid dipanggil. Dia kena buat dua tu. Dua. Yang pertamanya hak zati, hak asal. Yang keduanya hak aridi. Itu je. Ni boleh semabur belaka ni. Boleh tukar kita. Sebab tu dia dalam pembicaraan ilmu tauhid ni pun, walaupun kita ngaji kodoh-kodoh kita pun, kita nak usahakanlah juga setakat mana yang kita boleh memahami lebih sikit. Lepas tu atas bahagian masing-masing lah. Ada Tuhan beri banyak, ada Tuhan beri sikit. Tapi kita kena ada kesungguhan, ada azam. Ada tu enggak, ada azam. Kita kalau boleh ni bukan setakat untuk kita. Kita boleh menyampaikan. Satu kalimah kita menyampaikan ilmu agama seperti ibadah 1 tahun. Satu perkataan, satu kalimah. Kita menyampaikan ilmu agama kepada anak cucu kita. Satu kalimah, satu perkataan seperti ibadah setahun. Ada ni. Satu perkataan. Dah kita duduk menyampai pada anak cucu kita. Anak menyampai tu kita kena pandai banyak sikit. Besar pahala. Hak tanggungjawab tu satu. Tanggungjawab tu satu. Hak kita menyampaikan ilmu agama pula. Ilmu agama nombor 1 pula. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu nombor 1, ilmu tauhid. Orang sekarang ni ilmu nombor 1 dak. Pa fiqh. Pa tasawuf. Mana tauhid? Tauhid tak percaya langsung. Itu ilmu pertama. Ilmu yang paling besar. Tak ada ilmu pertama tu, ilmu fiqh tak ada faedah pun. Ilmu tasawuf tak ada manfaat. Ilmu pertama tu. Jadi kita boleh pandai sikit, kita menyampaikan pula ilmu yang pertama kepada anak cucu kita, pada orang-orang hak baik dengan kita. Mari mau kita nak sembang, kita cakap ilmu. Dia tak sempat nak mengupak. Dia mari je, kita pun cerita bab ilmu. Dia pun cari orang lain dah lah. Tak jadi mak haji ni. Kita nak cerita ke dia perkembangan semasa. Hak kisah anak orang tu, dia cerita bab ilmu pula. Ilmu tauhid. Kita tak pandai. Mari belajar tambah, nak ngupak je rajin. Mari buka kitab Faridah. Tak mari lain kali. Dia kita kemah molek bab akidah, ia adalah bab boleh bercerita, boleh menyampaikan. Jadi kalau kira kepada hakikat wakil dia tak ada dah harus ni, sebab Allah telah menentukan segala-gala kepada azal. Sampai masa berlaku. Sebab masa wajiblah berlaku. Tak harus dah. Wajib akal aridi. Tilik kepada takhsis iradah. Ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilik situ. Jadi Allah perbuat ni kita zahirnya kerana asbab kita naik kereta, itu asbab. Lepas tu hati kita macam mana dengan kereta. Nak jadi kita ni betul-betul beriman ni, berakidah ni Allah yang menyampaikan, bukan kereta. Memanglah kita betul-betul dah berakidah. Tapi hati kita ni macam mana dengan kereta. Nak jadi biar hati kita ni tak ada makhluk, biar Allah Ta'ala. Lepas tu macam mana? Ni hak contoh orang mengajar. Gi kalau lupa nak jadi ni kita ni betul-betul dak beriman. Gerak diam kita tu Allah buat. Gerak diam kereta tu Allah buat. Lepas tu macam mana? Jangan bubuh minyak kereta. Lepas tu jangan bawa duit sehabuk pun. Gitu. Jangan bubuh minyak kereta, jangan ada duit sehabuk pun. Lepas tu Allahumma lah. Siapa-siapalah Allah buat, bukan minyak kereta yang buat. Suruh mengajar tu buat dulu kita tengok.
Tak pergi telefon. Klik telefon jangan bawa, tinggal. Kita pajang dia. Pergi. Apa benda? Nak cerita apa? Nak cerita nak tengok kita ni iman kita kuat tak ni? Gerak dia yang kita Allah buat, bukan kereta buat. Tu. Yang kamu ambil kereta tu kenapa? Kereta motor tu makhluk, yang menggerak diamkan kamu Allah. Kereta motor beri kat orang belaka. Lepas tu, ya Allah, nak pergi Kuala Lumpur, ya Allah, sampai kalah aku, ya Allah. Jadi Allah jadi jong dia pula, jadi hamba dia pula. Oh, kereta motor dia nak bawa juga, cuma jangan isi minyak aja. Apa beza kereta dengan minyak? Sama-sama makhluk. Minyak jangan isi, kereta jangan bawa. Nak bawa kereta juga, buang steering. Dah, nak buang steering nak gerak mana? Ke kanan, ke kiri Allah buat, bukan steering, bukan tayar buat. Kita ke kanan, ke kiri ni Allah buat ke steering buat? Steering lah kita pula kanan, tayar pusing kanan, kereta pergi kanan. Tak, bukan steering Allah buat. Nak tengok iman kuat ke dah, buang steering. Gitu ke ajaran? Tak ada orang ajar gini. Tapi nak cerita steering tu, dia cerita pergi Kuala Lumpur, jangan isi minyak, jangan bawa duit. Ni. Apa benda ajaran tak tahulah. Lepas tu steering jangan buang, brake buang. Lepas tu bahaya nanti. Kereta berhenti, Allah buat, bukan brake buat. Mana? Kan mabuk tu bagi gitu. Dah kita nampak gantung kepada asbab. Orang awam memanglah. Ada kereta, boleh mari belajar. Kereta anong ambil, Allah budak ni ambil, tak beritahu dah kita nak pergi sejid surau mana lah. Tengok. Maknanya kita asbab lah. Gantung pada kereta, gantung pada motor. Gantung pada orang. Kita agak demo dah nak mari kelas ni, kalau dia ambil kita boleh mari. Kalau demo tak mari ambil kau, kita duduk rumah Kita agak demo je, agak ke makhluk. Dah gitulah asbab. Ni cerita karut-karut belaka lah. Hilang tempat bergantung dengan kematian tonggak keluarga. Tak ada Tuhan gitu. Bergantung ke Allah, bukan bergantung pada suami, bukan bergantung pada ayah. Kan bila meninggal tonggak keluarga, hilang tempat pergantungan. Oh, lama kini tak bergantung ke Tuhan, gantung ke makhluk tu syirik belaka dibubuh. Oh, senang sungguhlah. Ni ajaran karut meluas sekarang ni. Dah bergantung kepada makhluk. Tu asbab. Hati kita tu kekuatan dalaman. Kuat ke tak tu bab lain. Bab etikad, bab iman, bab tauhid. Orang dak setuh dah tu. Tetap dahnya. Semua hak Tuhan belaka. Hilang pekerjaan, kena buang kerja. Lepas tu macam manalah. Ni banyak tanggungjawab ni banyak ni. Bukan kerja yang rezeki Allah Ta'ala. Betul lah, tu hakiki dia. Lepas tu hati duk serabut, dah kita orang awam. Jangan ada orang mengajar kalau kata kemungkinan kerja akan dihentikan sebab nak mengurangkan kaki tangan. Bimbanglah, tak ada tauhid, tak ada makrifat, sebab tu dibimbang. Padahal rezeki hak Tuhan, bukan tempat company kerja. Dia bersyirik, tak ada tauhid. Kalau kata kerja akan dihentikan, bukan seorang tu je, bini pun bimbang, orang tua kapung pun bimbang. Orang tua kapung bimbang, takut cekah dia. Dia duit banyak. Selama ni hak tu yang beri, nanti hak tu tak ada kerja, dia cekah balik. Dia biar itu. Dan dia biar itu, orang tua tak pakai, sayang nak pakai. Dia cekah semula lah. Mak, hak kita biar banyak-banyak itu, mak pakai ke tak? Mak simpang ada mak kita lah. Kita nak semula. Orang dia buruk siku ke apa. Susah hati lah. Bunyi kata anak menantu kemungkinan akan dihentikan kerja. Bimbang. Dia kata tak ada tauhid, tak ada iman. Dah jangan kata gitu. Ini semua salah pengajian belaka ni. Ni ceramah saya dengar lama dah lah.
Dengar daripada dua orang yang berbeza, tapi ambilan tempat yang sama. Contoh, kita pergi ke Kuala Lumpur. Mana kita panggil surprise tau. Mana dok beritahu pada anak. Biar siapa depan rumah. Kejutan lah. Kejutan. Anak tak tahu ni. Pergi Kuala Lumpur. Tiba-tiba hilang segala-galanya. Wak lagi dia orang. Bil duit pun tak ada, telefon pun tak ada, ingat nombor telefon, nombor diri pun dah ingatnya. Orang kita learning. Nombor telefon berapa? Nanti. Nombor telefon dia buka telefon dia dulu. Kata apa benda ni? Makna ni lemah. Nombor telefon dia kena tengok dalam juga, lemah. Ni. Jadi duit hilang, telefon tak ada. Hilang segala-gala. Kalau dia tunggu di KL, tak apalah, dia ambil lah, kita turun bah. Dah kita nak kejutan ni, siapa tak beritahu benar. Hilanglah segala-gala. Macam mana hati kita? Macam mana hati kita? Takutlah, bimbanglah, tak ada tauhid, tak ada makrifah, dia kata. Sembahyang bang tak sah. Siapa? Tak ada Tuhan. Tuhan ada kan? Bukan duit tu Tuhan kita. Bukan telefon tu Tuhan kita. Bukan anak Tuhan kita. Allah Ta'ala. Apa nak bimbangnya? Allah telah menentukan pada azal. Sama masa kita sampai Kuala Lumpur, ke mana pergi, Allah telah menentukan pada azal. Yang kita nak bimbang buat apa? Bimbang. Dia tak ada tauhid, tak ada makrifah. Semaya bang tu tak terima. Ni ajaran karuk. Kau rasa macam mana? Hilang segala-gala. Lepas tu? Alhamdulillah. Lepas tu duduk berzikir. Gitu. Orang panggil, nangislah. Turun bah di Kuala Lumpur. Nak ke mana? Duit tak ada. Telefon tak ada. Nombor telefon anak tak ingat. Balik semula Terengganu. Duit tak ada nak beli tiket balik semula ni. Ke mana? Pergi minta duit dengan orang. Minta duit orang. Saya duit, bit duit hilang. Kemarin muka ni dah kata duit hilang. Orang kata gitu kita pulaknya. Padahal dia pagi tu barunya. Kan orang banyak orang nipu kan. Bila banyak orang nipu, tak nipu pun kata nipu lah. Kenapa? Duit saya orang, ni duit Sarawak lagi dah. Tak ada duit ni. Mari muka ni dah ni. Muka ni dah dia kata. Orang tak percaya dah lah. Padahal dia betul benar. Mana hati? Menangis lah jawapan dia. Tak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tenanglah. Hak Tuhan belaka kan, takut apa? Dia kata tak ada tauhid, tak ada makrifah. Semayang bang tuan tak terima. Allah kata karuk punya bawakan. Dia cakap itu tak sedar diri orang kali. Kalau kena atas dia. Macam tadilah. Nak tahu kuat tak kuat iman, dia kalau lupa, jangan isi minyak, jangan bawa duit. Dia nak cerita apa? Pegang. Buh kereta minyak nak habis dah. Ambil habis duit dengan telefon, sudah jalan. Sudah. Ni pergi kat tu kita gesek lah tu. Gesek masuk je. Lepas tu kita ambil. Masukkanlah. Pergi, jalan. Sebab apa? Kalau bergantung pada sebab, tak ada Tuhan. Memanglah kita orang awam tu gitulah. Asbab lah. Tengok minyak banyak. Tengok minyak tak ada. Tengok pula ni, dia punya tempat arak ni berapa kilometer. Dia memanglah kena kira lah berapa kilometer. Itu pergi ke Mamang sekali, tak tahulah macam mana dak tengok minyak dah ada dah kilometer, tinggal berapa ratus kilometer. Siapa tengok, Allah kata tengok minyak paling dekat berapa kilometer. Tanya orang tu, tanya orang ni, dak takut nak pergi dah ni. Siapa kat minyak telah dah. Siapa baru nak isi, elektrik padam. Hari ni boleh tahan dah kata ni. Elektrik padam pula. Tak ada nak pergi dah lah. Orang lain tak ada elektrik. Tak apalah, kita isi depan. Kita nak pergi dah. Duduk situ dah. Maksudnya kita ke Mamang lah, tidak. Kalau tak ada sungguh lah elektrik, tak pakai dak lah. Pakai tidur situ dah. Tak nak pergi dah. Sebab apa? Tak ada minyak. Kereta tak gerak lah. Gerak kereta Allah buat. Bukan minyak makhluk tak boleh bekas. Tu pegangan.
Ada ni. Tapi nak ceritanya, orang awam memanglah hati banyak bergantung kepada asbab. Nak bergantung pada asbab lah. Ni siapa ke tak ada iman, tak ada tauhid, semayang bang tuan tak terima. Apa benda nak cerita? Lepas tu kata kena cermat lah ni. Tauhid dah, hak tak ada satu hal. Tauhid dah. Tapi hak salah pengajaran. Mudah-mudah mensyirikkan, mudah-mudah menafikan akidah iman seseorang. Ini pengajaran yang salah. Haram belajar dengan guru yang seumpama tu. Haram kita belajar, haram dia mengajar. Salah sangat-sangat. Jadi kalau kita balik kepada hak takhsis iradah, Tuhan kehendak, Tuhan akan buat. Tuhan kehendak pada azal kita ada surat iman. Maka kita ada surat iman ni wajib pada akal, aridi. Tiba-tiba Tuhan kehendak pada azal kita ada surat iman, tiba-tiba Tuhan buat tak ada di surat iman, mustahil pada akal, mustahil aridi, akal tak terima. Mana mungkin Allah kehendak Allah tidak buat. Ni wajib akal aridi. Tapi kalau kita balik pada hak asal, hak zati, hak asal, ada surat iman, akal boleh terima. Tuhan pergi letak, mana Tuhan sampaikan kita tempat lain, akal boleh terima. Yelah, akal boleh terima belaka. Itu tak tilik kepada, tak pandang kepada taksis iradah. Pandang taksis iradah tak ada lah. Haru-haru ni tak ada. Jadi kalau bicara hakikat wakil, tak ada dah haru ni. Sama ada wajib Allah mengada, wajib Allah tidak mengada, sebagaimana yang iradah telah menentukan pada azal, sebagaimana ilmu mengetahui pada azal. Allah menghendaki pada azal kita akan ada surat iman pagi ni, Allah mengetahui pada azal kita akan ada surat iman pagi ni, maka kita berada di surat iman pagi ni sebagaimana hak iradah tentukan, sebagaimana hak ilmu mengetahui, wajib akal aridi. Ada ni. Mana kita? Berat sikit tau. Adalah berat sikit. Ni bab pegangan kita tu dah tetap dah. Cuma kita nak biar faham molek lah. Tak boleh lagi macam sebut mula-mula tu lah. Kita sungguh. Yalah. Hakikatnya kita usaha tak boleh bekal. Faham, reti, nampak, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diketahui daripada demikian itu, demikian harus Allah mengada dan tidak mengada, bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya memperbuat sesuatu daripada mungkinat. Allah tak wajib perbuat ni kepada asalah. Tapi apabila Allah taksis iradah akan perbuat, maka wajib Allah perbuat. Gitu. Ini kepada asal. Allah tak wajib perbuat. Allah tak wajib melahirkan kita. Itu kira asal. Tapi Allah telah kehendak pada azal. Allah mengetahui pada azal kita akan dilahirkan. Sampai masa wajiblah Allah menjadikan kita. Kalau tilik kepada Allah telah menentukan pada azal. Allah mengetahui pada azal kita akan dilahirkan pada masa sekian-sekian-sekian. Sampai masa Allah menjadikan kita pada masa sekian-sekian tu, sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, sebagaimana yang Allah mengetahui pada azal, wajib akal aridi. Jadi tidak wajib Allah menjadikan suatu daripada mungkinat ni kepada hukum asal. Allah nak menjadikan manusia, akal boleh terima. Allah tidak menjadikan, hak dia lah, dia nak buat tambah buat. Ni dak hak hukum asal lah. Kita tilik kepada iradah, ilmu, tetap dah. Bila iradah menentukan akan diadakan, ilmu mengetahui kita akan ada, sampai masa wajib kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib akal aridi. Allah kehendak kita akan diadakan pada masa satu masa. Allah mengetahui lah. Sebab kehendak Allah, mengetahui Allah dia berlaziman. Allah mengetahui. Pada masa Allah tak buat, mana iradah Allah, mana ilmu Allah, mustahil sama sekali. Pasti akan ada sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam.